Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So we will continue our class with discussion formative exercise 6.3 page 210. Okay. Question number 3. Sketch the graph. The question asks you to sketch y equal to 3 sin 2x. Senang je dia punya graph ni. Y equal to 3 sin 2x. And x is from 0 until to pi. Then on the same axis, draw a suitable straight line to find the number of suitable for the equation. Okay, dia bagi lagi satu. 3 pi sin 2x plus 2x equal to 3 pi. Okay. Yang ini dia nak garis lurus. Ini curve. Jadi state the number of solution. Soalan dia, what is the number of solution? Now, we draw the x and y axis. X and here is y. From y equal to 3 sin 2x, we know this is 2 cycles. Okay, 2 cycles. This is number of cycles. This is number of cycle. And this is amplitude. This is amplitude. So 1, 2, 3, -1, -2, -3. So we draw number of cycle first until 3. Since will start with 0. Ni saya punya ni dah tak sama ni. Sepatutnya dia lebih begini. Okay. Sepatutnya dia kena sama. Dia kena sama bentuk dia ni. Okay. So this is 3 amplitude. 2x means 2 cycle and here 2 pi. The graph scene start from 0. So this is 2 pi and here must be pi. So ini adalah setengah pi or pi over 2. Here is 3 pi over 2. Okay, yang lain-lain tu you tak nak tulis tak apa. Tulis 4 ni saja pun tak kisah. Boleh. Okay, sekarang sampai sini kita dah solve for the graph y equal to 3 sin 2x. This is y equal to 3 sin 2x. Now we want to draw for this line 3 pi sin 3 pi sin 2x plus 2x equal to 3 pi. Okay. 3 pi sin 2x, this is equal to -2x plus 3 pi. Kenapa kita bawa ke sebelah kanan? Sebab kita nak wujudkan equation yang sama dengan y ni. Okay, kita nak wujudkan yang sama dengan y. But y equal to 3 sin 2x, tak ada pi. Ini ada pi. So what we need to do, we divide all term with pi. We divide all term with pi. So this is 3 sin 2x equal to, okay, here is -2 over pi x sebab ada bahagi pi tambah dengan 3 pi bahagi pi tambah 3. 3 sahaja. So we know 3 sin 2x equal to y. So this is y equal to -2 over pi x plus 3. So what is the shape of this graph? This is linear equation, x dekat atas. So this is linear equation.
Bila linear equation, kita akan guna hanya 2 titik sudah cukup. Kalau linear equation, ambil 2 titik dah cukup dah. Jadi, this is X and Y. Saya ambil yang mudah untuk saya kira dan berada dalam graf. Kalau saya ganti ni dengan kosong, okay, kalau saya ganti ni dengan kosong, kosong darab negatif 2 per pi is 0 plus 3. So, ini akan jadi 3. Kemudian, apa lagi yang senang saya kira di sini? Saya ambil yang hujung, 2 pi. Sebab apa saya ambil 2 pi? Sebab pi dengan pi nanti kita boleh cancel. Saya gantikan X dengan 2 pi. So, pi dengan pi boleh cancel. 2 times negative 2 is negative 4 plus 1. So, when X is 2 pi, Y equal to negative 1. So, kita plotkan 0, 3 for the first point. Second point, 2 pi 1 dekat sini. So, saya gariskan. So, ini adalah garis lurus. What is the number of solution? So 1, 2, 3, 4, 5. Cari intersection graph. So this is the answer. Number of solution equal to 5. Okay, must write the final answer. Sebab soalan dia tanya what is the number of solution? Determine the number of solution. So number of solution equal to 5. Yang ini perlu tak awak bulatkan? Perlu. Ini adalah penyelesaian bagi jawapan number of solution. Okay. Inilah langkah untuk dapat 5 ni. Tak ada bulat-bulat ni berkemungkinan awak kena tolak markah. Okay. So faham nombor 3? Boleh faham? Boleh. Okay, next. Saya pergi kepada self exercise 6.6. Self exercise 6.6, number 1C and number 3. Okay, pergi kepada 1C dahulu. Okay, without using a calculator. Soalan ni famous without using calculator. Find the value of each of the following. 1 minus cos squared 45 degrees. So without using a calculator, kalau tanpa guna calculator, kita akan guna right angle triangle. So this is 90 degrees and here 45. Here also 45, okay, because here 45 degrees. So the angle must be 45, 1, 1 and here square root 2. Ada lagi satu segitiga yang saya terangkan. Sebelum ni saya ada terangkan 60 darjah dengan 30 darjah. So yang manakah nilai 1? Kita tengok kepada right angle dia. Yang mana nilai dia 1? Nilai dia 1 pada opposite of 30 degrees. Okay, 1. Hypotenuse dia 2. Ini square root 3. Okay, ingat segitiga ini. Kalau soalan dia kata without using a calculator, so mesti guna ini. Mesti guna right angle triangle ini. So sekarang cos 45. So cah toa. So cah and toa. So this is cos. So adjacent over hypotenuse. Adjacent of over hypotenuse. Adjacent is 1 over hypotenuse is square root 2. 1 over square root 2. Okay, this is square. Kita tahu kalau kita check quadrant, A, S, T, C, anak, singa, tanggal, cawat. Ini 45 kat sini. So 45 ini sentiasa positif. So cos di sini juga positif. Sebab tu sini jawapan dia positif. Okay. So 1 minus is kenapa kuasa 2? Sebab cos ini cos kuasa 2.
cos squared. So ini mesti kuasa 2. So this is 1 squared is 1 over square root 2 squared is 2. Square root 2 squared is 2. Okay, this is equal to 1 minus half. So we get half. So that is the final answer. Ini number 1C Okay, next number 3. It is given that theta from 0 until pi over 2. Okay. Pi over 2 apa? 90 degrees. Sebab pi 180 bahagi 2, 90 darjah. And tangent theta equal to 3. Soalan ini without using a right angle triangle. Pula dah dia tak nak guna right angle triangle. Okay, dia tak nak guna ini pula. Find the values of sin theta and cos theta. Dia tak nak guna right angle triangle. Jadi macam mana pula dia tak nak guna? Tak apa. Kita gunalah cara kaedah lain. Kita tahu cos secant squared equal to, ini guna basic identity. Cos secant squared equal to 1 plus cotangent squared theta. Kenapa kita guna cotangent? Kenapa kita guna cosecant? Sebab ini melibatkan tangent. So tangent ada kaitan dengan cotangent, adik-beradik. So bila ada cotangent, dia ada cosecant. Okay. So sekarang 1 plus cotangent adalah 1 per tangent kuasa 2 theta. Okay. So 1 tambah, okay, ingat tangent kuasa 2 theta ini bersamaan dengan 1 per 3 kuasa 2. Okay, dia sama juga begini. 1 tambah 1 per tangent theta. Ni. Ini nilai ini nanti you kuasakan 2. Sebab tu kita dapat 3 kuasa 2. Ini sama dengan ini sama dengan. So 1 tambah 1 per ini 9. 1 tambah 1 per 9. Kita akan dapat 10 per 9. Baik, ini tadi cosecant. Cosecant theta bersamaan dengan 1 per sin kuasa 2 theta. Okay, sin kuasa 2 theta. Saya darabkan silang. Saya darab silang. So sin kuasa 2 theta, saya bawa sini semua dia jadi 9 per 10. Saya nak sin theta sahaja. So saya squarekan kedua-dua bahagian. Ini akan jadi 3 per square root theta. Okay. So 3 per square root theta. Ini adalah sin theta. Sekarang dia nak cos theta. Kita dapat sin theta equal to 3 over square root theta. And tangent theta equal to 3. Ini yang kita ada maklumat. Dia nak cos pula. Nak cari cos theta pula macam mana? So kita tahu tangent theta equal to sin theta over cos theta. So tangent is 3. Sin is 3 over square root 10 over cos theta. So saya bawakan ke sini, tukar tempat dia. So cos theta equal to 3 over square root theta over 3. So cos theta equal to 3 over square root theta divided by 3. This is divided by 3. So 3 is 3 over 1, fraction. So we change to multiply, become 1 over 3. So final answer 1 over square root 10. This is cos theta.
So cos theta 1 over square root 10, sin theta equal to 3 over square root 10. Last, do you understand number 1C and number 3? Yes. Okay, next. Formative exercise 6.4, number 2C. Okay, without using a calculator, find the value of 1 plus tangent squared 120. So what is the answer? Okay, without using calculator. Kita buat begini. Okay, kita tahu 120 di sini. Okay, so 120 di sini. This is 120. Yang ini setara dengan reflex angle. Reflex angle ini 60 degrees. Okay, dia setara ni. Okay. Sekarang ni kita tengok basic identities. 1 plus tangent squared theta equal to secant squared theta. Theta ini adalah 120 darjah. Kita nak secant kuasa 2 120 darjah. Okay, di sini 120. Okay, itu adalah 120. Kita nak kaitkan dengan reflect angle. Bila kita baca reflect angle, dia akan ambil kira nilai positif dengan negatif. So, anak singa tanggal cawan. So, untuk sini hanya sin positif. Selain daripada itu adalah negatif. So, ada tanda negatif. Reflect angle kita adalah 60 darjah. So, ini kuasa 2. Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Bila kita tulis reflect angle, so mesti ada tambah tolak dia. Okay, ada nak tanya tak setakat ni? Sebelum saya sambung. Ada tak yang nak tanya? Kalau blur-blur, tanya kenapa jadi macam tu. Kalau tak ada blur-blur, saya nak teruskan. Saya tak nak terang lagi. Kalau dah faham. Faham ni? Faham cikgu. Okay. So, orang lain boleh Betul Sini kita guna reflex angle. Bila kita guna reflex angle, mesti ada operasi dia tambah ke tolak. Okey. Jadi sekarang second adalah 1 per cos 60. So ini kuasa 2. Okey. Kemudian kita guna segitiga, right angle triangle. Dia kata without using calculator, tapi boleh guna right angle triangle. So this is 60, this is 30. Nah ingat dia, opposite of 30 is 1. So ini 2, yang ini square root 3. So negative 1 cos 60, cah. Adjacent over hypotenuse. Cos 60, sorry, adjacent over hypotenuse, adjacent of 60. So 1 over 2. Ini kuasa 2. So, negative 1 divide by 1 over 2. Ini akan dapat negative 1 times 2. 2 over 1 is 2. So, negative 2 squared is
Oh, so 4 adalah final answer dia. Okay. Kalau Mahir yang ini skip pun tak apa. 3 baris ni skip pun tak apa. Terus dia dapat jawapan 4 pun boleh. Tak ada masalah. Ni saya tulis satu-satu nak bagi faham. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Okay.